Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف أخباركم جميعا؟ أتمنى لكم في صحة وعافية وتحت رعاية الله إن شاء الله. أهلا وسهلا إلى قناة Jahnor Z. Ya, apa khabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala. Selamat datang ke channel Jahnor Z, ya, channel Saza. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran bahasa Arab kita untuk tahun 5. Masih lagi di bawah tajuk Fil Matbakh, iaitu di dapur. Dalam unit yang keempat, iaitu mengenal ismul isyarah. Isim isyarah terbahagi kepada dua. Isim isyarah terbahagi kepada dua, iaitu ismul isyarah lil qarib dan ismul isyarah lil ba'id. Apakah ismul isyarah? Kita akan kupaskan selepas bacaan doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Baiklah anak-anak, kita teruskan pembelajaran kita terus kepada topik yang kita nak bincangkan, iaitu ismul isyarah lil qarib dahulu, ya. Isim isyarah lil qarib iaitu kata isyarat untuk tunjuk dekat. Makna isyarat tu kita tunjuk, kan? Kita tunjuk. Tapi kegunaannya lil qarib, untuk kita tunjuk benda yang berada dekat dengan kita. Okey, ismul isyarah lil qarib ni dia ada dua. Satunya hadza untuk lil muzakkar, untuk muzakkar, dan hadhihi untuk muannas. Okey. Apa makna hadza dan hadhihi ni? Hadza dan hadhihi ni makna dia sama je sebenarnya, iaitu ini. Okey. Hadza makna ini, hadhihi pun makna ini. Tetapi hadza digunakan untuk kalimah muzakkar. Hadhihi digunakan untuk kalimah muannas. Apa itu muzakkar dan muannas pula? Okey, muzakkar, kalaulah kata nama manusia, maka digunakan untuk lelaki, ya. Lelaki, contohnya cikgu lelaki, kan? Kalau manusia lah, lelaki. Kalau muannas pula, kalau manusia, untuk perempuan. Baik. Dalam kisah kita ni, digunakan bukan untuk manusia, tetapi untuk nama benda. Kita belajar tajuk dapur. Maknanya, kita akan guna untuk kita tunjuk barang-barang kat dapur. Kan? Jadi, maksud muzakkar bagi barang dapur ni bukanlah benda tu dia tu lelaki. Tak. Tapi, nama dia, perkataan dia tadi, perkataan barang-barang dapur tadi tu, kalau muzakkar, kalau muzakkar ni, di akhir perkataan tu tidak ada ta marbutah. Manakala muannas, perkataan tersebut ada ta marbutah di akhir perkataan tersebut. Okey, mungkin anak-anak dah tahu sebelum ni, kan? Kita dah belajar masa darjah 4. Okey, untuk kali ni kita akan panggil perangat balik. Perangat balik. Kita nak ingat balik. Mungkin sampai ke awak tingkatan besok pun masih lagi awak guna. Memang akan guna pun hadza dan hadhi ni. Ataupun isim isyarah ni. Kena ingat, isim isyarah ada jauh, ada dekat. Okey, hadza dan hadhihi untuk kita tunjuk dekat. Ini cawan, ini gelas, ini pinggan, kan? Jangan tertukar, jangan cakap hadza ini, hadhihi itu. No. Hadza dan hadhi dua-dua maknanya ini. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, ni contoh, ismul isyarah lil qarib. Menggunakan kata tunjuk hadza. Maksud ini. Iaitu
Hadza ibriqun. Hadza ibriqun bermakna ini cerek. Okey. Tengok tangan ni. Tangan dia warna kuning ni. Dia tunjuk dekat dengan cerek ni. Kita kena guna hadza. Hadza. Kenapa guna hadza? Kenapa tak guna hadhihi? Kerana perkataan ibriqun tidak ada pun di akhirnya huruf ta marbutah. Dia berakhir dengan huruf yang bukan ta marbutah. Tak kisah huruf apa-apa pun. Yang penting bukan ta marbutah. Ta marbutah tu macam mana bentuk dia? Ni sama ada macam ni. Kalau dia bersambung, tak nampak. Kalau dia bersambung, lagi sekali. Macam ni. Kalau dah dia tidak bersambung, dia macam ni. Ni kita panggil ta marbutah. Ta simpul atau ta sanggul. Baik. Yang kedua, contoh yang kedua. Okey, ni dapur. Sebenarnya kita dah belajar dah semua perkataan ni. Dapur, gelas, pinggan dalam minggu yang kedua, tak silap minggu yang kedua kita belajar kosakata. Okey, hari ni kita nak teruskan lagi buat kita punya pelajaran ni. Masih menggunakan benda-benda di dapur tetapi jauh sikit. Kita buat ayat. Ini sebenarnya dah buat jadi ayat tau. Macam tadi hadza ibriqun dah jadi ayat basithah, jumlah basithah, ayat mudah, ayat ringkas. Ayat ringkas yang menggunakan ismul isyarah. Okey. Baik, ini penting kalau untuk awak nanti awak nak buat ayat dalam UPKK, kalaulah soalan tu dia bagi perkataan ibriqun, dia kata kawin hadhil kalimah litakuna jumlah mufidah. Dia kata buatkan perkataan ini menjadi ayat yang difahami. Awak hanya boleh buat paling ringkas hadza ibriqun, dah jadi ayat yang penuh walaupun nampak ringkas Okey, kita tengok yang ni. Hadza mawqidun. Hadza mawqidun. Juga digunakan hadza bukan hadhihi kerana perkataan mawqidun berakhir dengan bukan tak marbutah. Okey, perlu diingatkan lagi sekali. Mungkin awak semua dah ingat dah perkataan mawqidun tu maksud dia dapur lah. Tak kisahlah dapurnya bentuk macam ni ke, dapurnya berbentuk macam oven ke. Yang penting dapur untuk kita masak. Okey, contoh yang ketiga. Okey, siapa ingat ni? Pisau ni. Pisau ni nama dia sikinun, kan? Sikinun pisau. Kalau kita nak buat ayat yang paling ringkas sekali, paling lagi, sekali lagi. Okey, yang paling ringkas yang paling ringkas kita letak sahaja perkataan hadza kat depan, dah jadi ayat. Contohnya hadza sikinun. Ini pisau. Dah jadi satu ayat yang lengkap walaupun hanya menambahkan perkataan hadza. Apa itu hadza? Hadza itu ialah isim isyarah lil qari. Nanti siapa yang jawab soalan salah, ustazah boleh detect tau. Ustazah boleh kesan bahawa kamu tidak menonton video ini. Kamu wajib tonton video ni. Video ni bukan video sesaja. Video ni adalah gantian kepada kelas kita secara bersemuka di dalam kelas kat sekolah. Okey, seterusnya. Ini ialah furnun. Furnun adalah ketuhar ataupun oven. Bukan oven, oven. Macam mana nak jadikan dia ayat mudah? Kita nak bagi tahu ini ketuhar. Kita just tambah hadza. Hadza furnun. Ini ketuhar. Hadza furnun. Ini ketuhar. Baik. Sudah bertukar. Yang kedua ialah isim ataupun ismul isyarah lil qarib yang menggunakan perkataan hadhihi. Masih lagi makna ini. Masih lagi kata tunjuk untuk dekat. Okey, baik. Mangkuk ayun apa ni? Ini bukan mangkuk ayun. Ini ialah miqlatun. Ma makna miqlatun?
Semua rasanya dah ingat dah kan? Miqlatun maknanya kuali. Miqlatun sahaja belum jadi ayat. Belum jadi jumlah. Nak jadikan dia sebagai jumlah, kita kena tambahkan perkataan hadhihi kat depan. Hadhihi miqlatun. Makna dia ini kuali. Walaupun nampak pendek, tapi ia dah jadi ayat yang lengkap. Ayat paling ringkas ni maksudnya. Maksudnya kalau awak diminta untuk membuat ayat, tak payah fikir ayat panjang-panjang. Bina ayat yang paling ringkas dahulu, iaitu menggunakan ismul isyarah dahulu. Cuma kena tahu nak guna hadza atau hadhihi. Bising lah ya. Diam. Okey, baik. Okey, hadhihi miqlatun. Ini kuali. Okey, ni dah masuk kepada ismul isyarah lil qarib, hadhihi pula. Hadhihi pula macam yang Zah bagi tahu tadilah. Ya, kalau hadhihi ni digunakan untuk perkataan yang mempunyai ta marbutah di akhir perkataan tersebut. Okey. Kalau siapa masih ingat senduk ke sodep ke ni, nama dia ialah mighrafatun. Mighrafatun belum jadi ayat So kita nak buat ayat sekarang. Ayat pada ringkas menggunakan hadhihi kat depan ialah hadhihi mighrafatun. Hadhihi mighrafatun. Kalau mighrafatun sahaja ia belum terbina sebagai ayat. Ia dipanggil kalimah, kan? Selalu saya sebut kalimah. Okay, kalau mighrafatun sahaja, ia adalah kalimah. Sekarang ni kita tambah hadhihi kat depan, dia bukan lagi jadi kalimah ya. Dia dah jadi ayat ataupun jumlah. Jumlah tu bukannya 1 campur 1 jadi 2. Itu jumlah perkataan yang digunakan untuk matematik. Dalam bahasa Arab, jumlah ni ialah ayat. Jumlah basitah. Ayat mudah ataupun ayat ringkas. Hadhihi mighrafatun. Ini senduk. Habis tu kalau sodip, sama juga. Guna mighrafatun. Mighrafatun. Okay, yang kedua untuk hadhihi ialah thalajatun. Thalajatun. Ayat mudahnya ialah hadhihi thalajatun. Ingat baik-baik. Jangan guna hadha. Sebab thalajatun ada ta marbutah di akhirnya. Hadhihi thalajatun. Ini peti sejuk. Dan ini ialah sudu. Adakah sudu kalimah muannath? Kita tengok ayat mudahnya ialah hadhihi mil'aqatun. Ini sudu ya. Sudu dalam bahasa Arabnya mil'aqatun. Perkataan mil'aqatun mempunyai ta marbutah di akhirnya, maka kita kena guna isim isyarah lil qarib ialah hadhihi, bukan hadza. Bukan hadza ya, hadhihi. Ni kena perhatikan betul-betul lah. Nanti jawab soalan, nanti kalau ada yang salah, siaplah kamu. Okay? Baik. طيب. الآن سننتقل إلى قسم الثاني, iaitu isim isyarah lil ba'id. Kata isyarat ataupun kata tunjuk untuk benda yang berada jauh dari kita. Baiklah, sebagaimana isim isyarah lil qarib ada 2, maka isim isyarah lil ba'id juga ada 2, iaitu zalika untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Nak kena ulang ke? Baik, Zah ulang. Muzakkar untuk perkataan yang tidak ada ta marbutah dan muannas untuk perkataan yang ada ta marbutah. Itu untuk kata benda ya, bukan manusia. Kalau manusia, muzakkar ni untuk lelaki, muannas untuk perempuan. Baik. Mereka berdua ni makna dia ialah itu. Kalau hadza dan hadhihi makna ini, maka zalika dan tilka makna itu. Kita gunakan keduanya untuk kita buat ayat yang paling ringkas atau jumlah basitah, ayat mudah. Okey, pada muka surat 8, awak tengok buka
Buka buku teks awak muka surat 8 ni. Kita tengok contoh. Gambar ni seolah-olahnya diambil dari atas. Jauh Jauh. Sebab kita nak belajar kata isyarat ataupun kata tunjuk untuk benda yang berada jauh. Kezalika dan tilka. Dia ambil 4 perkataan sahaja. 4 perkataan sahaja sebagai wakil untuk kita faham. Tengok yang pertama. Bulatan, terpaksa ulatan sebab dia duduk jauh Zalika ibriqun. Zalika ibriqun. Apa makna dia? Apa makna zalika? Zalika makna itu kan? Apa makna ibriqun? Ibriqun maksud dia cerek. Maka zalika ibriqun ialah itu cerek. Begitulah yang kedua. Tengok apa yang kedua. Okey. Dapur. Dapur. Mauqidun. Boleh jadi ayat lagi ni. Mauqidun baru jadi perkataan. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut kalimah. Nak jadikan dia ayat. Itu dapur. Kita tambah. Zalika atau tilka? Zalika atau tilka? Cuba jawab. Okey. Kita kena guna. Zalika mauqidun. Zalika mauqidun. Itu dapur. Itu dapur. Orang Kedah kata itu dapur. Itu dapur. Okey, seterusnya. Apa lagi yang ada? Itu microwave. Atau dalam bahasa Melayu, ketuhar. Tapi dalam bahasa Arab, namanya ialah furnun. Kalimah ini, furnun. Kalimah ini adalah kalimah muzakkar kerana tidak ada ta marbutah di akhirnya. Maka apabila ianya muzakkar, maka kata isyarat lil ba'id kena guna muzakkar juga. Masih lagi kena guna zalika furnun. Makna zalika furnun? Zalika makna itu, furnun makna ketuhar. Maka makna dia ialah itu ketuhar. Ketuhar. Dan yang terakhir, tu dia hujung sekali ada peti ais. Peti sejuk. Ada kat rumah sesiapa yang tak ada peti ke? Tak ada peti ais? Rasanya semua ada kan? Semua ada peti ais sebab peti ais ni adalah keperluan seharian kita. Apa fungsi peti ais ni? Kita nak simpan makanan-makanan agar tidak cepat rosak seperti ikan, ayam, lauk apa semualah kan. Sama ada besar atau kecil sahajalah. Okey. Besar ke kecil ke nama dia thalajatun. Thalajatun maknanya peti sejuk. Jenama apa pun tak kisah. Yang penting nama dia thalajatun. Baik. Thalajatun adalah kalimah muannas. Bukan peti tu perempuan. Tapi perkataan yang ada ta marbutah tu memang kita kelaskan di bawah kalimah isim muannas kata nama untuk muannas. Maka ismul isyarah lil ba'id untuk kalimah muannas kita kena guna tilka. Tilka thalajatun bermakna itu peti sejuk. Boleh faham ya anak-anak? Kalau awak semua tengok betul-betul dengar sampai habis, insya-Allah semua soalan yang Ustaz bagi tidak ada yang jawab salah. Semuanya akan betul dan benar. Tidak ada yang salah melainkan benar belaka. Baiklah, ala kulli hal atau khulasahnya atau rumusannya, isim isyarah ini terbahagi kepada dua, iaitu lil qarib dan lil ba'id. Tunjuk dekat dan tunjuk jauh. Untuk kegunaan kita tunjuk dekat, kita guna hadza dan hadhihi. Ingat baik-baik, hadza dan hadhihi makna dia sama, iaitu ini. Tetapi hadza digunakan untuk muzakkar, hadhihi digunakan, ini hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Begitu juga lil ba'id ni. Isyarat tunjuk jauh. Zalika dan tilka makna dia itu. Tetapi
Dzalika digunakan untuk muzakkar, iaitu tidak ada ta marbutah di akhirnya. Tilka digunakan untuk kita tunjuk perkataan tu ada ta marbutah di akhirnya. Ya, sebagai contoh, kita ambil perkataan sahnun. Sahnun tu pinggan. Sahnun pinggan. Kalau kita nak kata ini pinggan, kita guna hadza sahnun. Kalau kita nak kata itu pinggan, kena guna dzalika sahnun. Boleh guna dua-dua. Nak dekat boleh, nak jauh boleh. Cuma kena perhatikan sama ada muzakkar ataupun muannas. Begitu juga untuk jauh. Muzakkar atau muannas, nak menentukan, tengok perkataan tersebut. Macam sahnun, tidak ada ta marbutah, maka kita kena guna yang warna biru ni. Sama ada hadza ataupun dzalika. Okey, baiklah. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada minggu yang keempat. Okey, kita akan hafal dalam bentuk macam biasa, bentuk lagu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawab soalan yang diberikan nanti. Hadza ibriqun, ini cerek. Hadza mauqidun, ini dapur. Hadza sikinun, ini pisau. Hadza furnun, ini ketuhar. Hadhihi miqlatun, ini kuali. Hadhihi mighrafatun, ini senduk. Hadhihi thallajatun, ini peti sejuk. Hadhihi mil'aqatun, ini sudu. Dzalika ibriqun, itu cerek. Dzalika